Ya, Pada Bunta. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan ruang untuk sama-sama Parit Bunta memberikan sedikit sumbangan dan pandangan dalam titah ucapan diraja. Moga-moga apa yang akan kita bincangkan dan selama beberapa minggu ini akan mendapat perhatian untuk dijadikan sebagai tindakan-tindakan yang akan membawa kepada kepentingan bukan pihak tertentu tetapi kepentingan semua pihak. Saya ada beberapa isu yang bersifat tempatan dan juga antarabangsa yang saya ingin lontarkan dalam bahas ucapan titah diraja dengan menjunjung segala apa yang diperkatakan dan juga dengan menjunjung perlembagaan persekutuan sebagai asas kepada negara yang kita sama-sama cintai ini. Pertamanya, Datuk Yang Tua, iaitu berkenaan dengan kepentingan negara. Semua pihak, tidak kira daripada pembangkang ataupun daripada kerajaan yang memerintah, begitu juga daripada semua lapisan masyarakat, kaum dan keturunan, tanpa kita mengira latar belakang sokongan politik, seharusnya bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan negara. Kepentingan negara ini dikenal pasti dengan tanggungjawab untuk memastikan negara kita ini berada pada landasan yang sebenarnya dan juga berada pada cita-cita dan harapan apabila negara kita ini telah mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Ini penting, Datuk Yang Pertua, bagi kita menjadikan diri kita sebagai benteng terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu yang hari ini semakin sempit agenda perjuangan dan politiknya. Bahkan yang lebih menyedihkan kita, setelah 50 tahun lebih kita menyambut kemerdekaan ini, masih ada lagi pihak-pihak tertentu yang melakarkan garis-garis politik perkauman yang sempit. Dan lebih buruk daripada itu, perkauman sempit itu dijadikan sebagai pertaruhan demi untuk mereka terus berada di pesada kuasa. Inilah yang membimbangkan seluruh rakyat Malaysia dan generasi yang akan datang, kerana seolah-olah semangat cintakan negara, semangat patriotik itu telah dibentuk begitu rupa sehingga patriotik itu dianggap eksklusif bagi pihak-pihak tertentu dan mereka yang menyanggah serta yang berbeza pandangan di atas fakta-fakta dan di atas kepentingan negara pula dianggap sebagai tidak patriotik dan tidak mencintai negara. Pahaman patriotik ini harus kita buangkan, kerana patriotisme adalah milik semua rakyat dan bukan milik eksklusif pihak-pihak tertentu. Izinkan saya masuk ke poin yang seterusnya, iaitu saya juga ingin melahirkan kebimbangan daripada ucapan yang disebut oleh Yang Tuan Agong tentang perlunya kita berada memikirkan tentang tanggungjawab kita kepada negara ini. Apa yang membimbangkan saya, Parit Bunta khususnya, ialah seolah-olah ada di sana satu keinginan nafsu yang ataupun nafsu yang ingin terus berkuasa dan menganggap bahawa kuasa itu berada di tangan pihak tertentu sampai bila-bila. Saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa kuasa pada hakikatnya, kepemerintahan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia umpama roda yang diputarkan. Ada kalanya yang berkuasa itu berada di atas
dan ada kalanya mereka akan berada di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang telah kami putarkan dalam kehidupan manusia. Namun demikian, nafsu ingin terus berkuasa ini telah menjadikan rakyat dan negara kita ini sebagai mangsa yang kerana nafsu ini mengakibatkan berbagai perkara yang mengancam keselamatan dan mengancam asas-asas terbenanya tonggak penting sebuah negara. Antara lainnya, Datuk Yang Pertua, keselamatan negara. Keselamatan negara adalah merupakan top priority yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dan oleh kerana kerakusan nafsu untuk ingin terus berkuasa, maka ada pihak-pihak tertentu telah menggadaikan keselamatan negara dengan memberikan IC kepada pendatang-pendatang asing. Dan yang berlaku di Sabah adalah satu kes yang cukup jelas bagaimana terdesaknya pihak tertentu demi kepentingan menggadaikan maruah dan keselamatan negara. Yang membimbangkan lagi, ada juga yang saya minta penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri, bahawa sekarang ini ada pihak-pihak tertentu yang dengan mudah memberikan IC merah itu untuk diberikan IC biru, dan begitu juga kepada mereka daripada pendatang asing yang dengan mudah diberikan IC dan dipahamkan seolah-olah ada kerjasama untuk mereka ini didaftarkan sebagai pengundi-pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-13. Saya minta penjelasan demi mempertahankan maruah dan keselamatan negara. Dan jikalau perkara ini tidak wujud, maka hendaklah diberitahu. Dan kalau wujud, maka ini adalah satu yang amat malang bagi negara kita. Demi kerakusan untuk terus berkuasa, keselamatan negara menjadi pertaruhannya. Kedua, nafsu kuasa ini juga telah mengancam demokrasi. Seharusnya sebagai sebuah negara yang sudah maju dan merdeka 50 tahun lebih, demokrasi itu perlu dilihat dalam bentuknya yang lebih matang. Bukan demokrasi yang hanya menjadi kuda tunggangan serta sewenang-wenangnya pihak tertentu, kononnya dengan kuasa yang ada, menceroboh asas-asas yang sepatutnya mereka memberikan ruang kebebasan, tetapi menceroboh asas-asas kebebasan ini. Demokrasi seharusnya menjadi asas bagi menjamin kebebasan rakyat untuk memilih. Dan di dalam hal ini, institusi SPR yang menjadi institusi mengendalikan pilihan raya secara demokrasi tidak dilihat menuju ke arah membuka ruang demokrasi. Apatah lagi perkara yang paling mudah seperti mencelup jari pun tidak dapat dilakukan, maka apalah yang diharapkan lagi kalau benda yang mudah SPR gagal ataupun mengikut telunjuk pihak tertentu, tidak mau ada satu kekuatan untuk memastikan demokrasi bukan menjadi kuda tunggangan pihak-pihak yang tertentu. Kerakusan kuasa juga telah mengakibatkan media menjadi mangsa. Media menjadi perkakas yang dijumutkan supaya pemikiran rakyat menjadi jeruk-jeruk yang tidak boleh berfikir, yang hanya dipaksa dengan satu hala pemikiran, sedangkan percambahan pemikiran adalah merupakan sesuatu yang diperlukan oleh sebuah negara yang bertamadun dan berdaya maju dan bersaing tinggi. Media hanyalah dijadikan sebagai alat dan perkakas untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Apatah lagi hari ini kita mendengar bahawa akta penerbitan dan percetakan juga hendak diaplikasikan kepada portal-portal internet, berita internet dan bahan-bahan, sekaligus menimbulkan keraguan, kekeliruan serta kebimbangan. Adakah masa depan kebebasan media di negara yang kita cintai ini? Atau yang pertua, yang ketiga ialah jati diri rakyat Malaysia. Sesuatu umat itu dianggap maju dan kuat kerana jati diri dan akhlak yang tinggi. Namun hari ini, seperti mana yang telah diluahkan oleh rakan-rakan yang berhormat
maupun dari pembangkang ataupun dari pemerintah, bahawa hari ini budaya itu semakin hari semakin terkikis apabila kita merasa bimbang dengan berbagai jenayah yang berlaku, yang akhirnya boleh kita rumuskan bahawa ini semua berlaku di atas keruntuhan dan kerapuhan akhlak yang berlaku dalam negara kita hari ini. Kerana seperti yang disebutkan, paparan-paparan di hiburan-hiburan, di media, di TV yang tidak membina jati diri, tetapi sebaliknya menghakis jati diri anak-anak muda dan juga seluruh masyarakat secara umumnya. Begitu juga saya melahirkan kebimbangan Datuk Yang Pertua tentang budaya hari ini yang didedahkan dengan budaya sogokan dan budaya tabur menabur. Walaupun kita tidak mau menamakannya sebagai rasuah, tetapi itulah hakikatnya yang berlaku. Bagaimana sebuah kerajaan mau membentuk satu budaya memerangi rasuah, sedangkan rakyat itu sendiri ditaburkan dengan janji-janji dan sogokan-sogokan dan taburan-taburan untuk pihak tertentu terus berkuasa. Antara lainnya ialah perbelanjaan pilihan raya yang secara tidak resminya jika ditinjau oleh SPRM, maka kita akan mendapati satu perbelanjaan yang begitu besar, serta bagaimana pihak-pihak tertentu menggunakan duit-duit ini untuk memastikan sokongan undi mereka terhadap parti yang bertanding. Apatah lagi setelah melalui 16 atau 17 pilihan raya kecil setelah PRU 2008, budaya ini tidak dilihat semakin mengecil atau kurang, tetapi yang berlaku budaya ini semakin hari semakin berleluasa. Termasuklah di dalam meraih sokongan penumpuan kepada kelompok tertentu seperti Felda yang ditaburkan dengan duit ringgit hanya semata-mata untuk mengalihkan sokongan ataupun hanya untuk mengekalkan sokongan, sehingga tertanam dalam diri mereka budaya yang tidak menjurus kepada jati diri, tetapi budaya yang menjurus kepada harapan yang mereka sentiasa menanti-nanti sogokan ataupun duit ringgit yang nak ditaburkan kepada mereka. Walaupun pada jangka masa yang pendek pihak tertentu mampu meraih sokongan dengan cara ini, tapi demi Allah saya menyebut, di atas kepentingan jati diri rakyat dan masa depan yang gilang gemilang, cara ini tidak akan membentuk satu budaya yang akan memberikan keutuhan diri serta kekuatan dan kebebasan untuk memilih dengan pilihan mereka sendiri. Termasuk di dalam budaya yang mengancam jati diri ini ialah fitnah yang berleluasa. Kita bisa saja berpolitik, Datuk Yang Dipertua, tapi biarlah politik kita itu politik yang bersifat objektif, bukan politik fitnah memfitnah, hanya sekadar untuk mementingkan supaya kuasa kita terus berpihak kepada kita, maka seolah-olah fitnah itu bukan menjadi satu masalah dalam masyarakat kita. Dan budaya fitnah ini saya ingin memberi peringatan kepada rakan-rakan di dalam Dewan Yang Mulia ini, bukanlah satu budaya yang akan membentuk jati diri rakyat Malaysia yang gilang gemilang, tetapi yang berlaku ialah apabila fitnah berleluasa, maka rakyat yang kita bentuk ialah mereka yang terpaksa hidup di atas fitnah, dan ini amat membimbangkan negara kita dan rakyat secara umumnya. Yang keempat, Datuk Yang Dipertua, saya ingin melahirkan juga kebimbangan terhadap keperluan pembangunan, di mana hari ini dalam kerancakan kita untuk membuat pembangunan, kita juga pada waktu yang sama berdepan dengan berbagai kos. Antara lain yang paling kita khawatiri ialah kesan alam sekitar, yang jika tidak diberi perhatian secara penguatkuasaan, pembudayaan, pendidikan, akan menjadi masalah jangka panjang, dan generasi kehadapan yang akan mewarisi negara ini terpaksa menanggung beban yang besar hasil daripada kelalaian hari ini kita menjaga alam sekitar. Bagaimana hutan-hutan diceroboh,
balak-balak ditebang tanpa mengikut undang-undang, yang akhirnya bukan sahaja menyebabkan alam sekitar, tetapi penduduk asal yang sudah pun menetap di situ beberapa generasi turut menjadi mangsa. Saya berkesempatan untuk meninjau keadaan di Sabah. Saya berada di kawasan Suk dan berjumpa dengan penduduk asal di situ yang membuat aduan bagaimana hutan mereka diceroboh, sehingga kan mereka hari ini telah tidak dapat lagi menggunakan hutan tersebut, di mana di situ ada bekalan air yang bersih. Mereka dihalau kerana dikatakan hutan itu adalah merupakan hutan simpanan, sedangkan mereka sudah pun berada di situ sejak beberapa lama. Minta pihak kementerian mengambil berat tentang isu pencerobohan tanah orang-orang asal, dan bukan sahaja di Sabah tetapi di Semenanjung juga. Orang-orang asal telah membuat aduan. Antara lain peluang yang saya dapat berjumpa ialah di Rasau, di mana mereka melahirkan kebimbangan tanah mereka ini mudah saja menjadi mangsa dicerobohi di atas nama pembangunan. Kita merasa tersinggung jika orang-orang asal ini terus-menerus membuat aduan, maka ini menandakan bahawa kita tidak memelihara kepentingan mereka. Selain daripada itu, isu pampasan yang adil perlu diberi perhatian, supaya janganlah di atas nama pembangunan, khususnya pembangunan di kawasan pinggir-pinggir bandar, di bandar-bandar yang besar, sehingga menyebabkan rakyat yang diambil tanah mereka tidak diberi pampasan dengan adilnya. Itu yang betul. Poin saya dalam isu antarabangsa ialah saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah sikap negara kita selaku negara anggota OIC terhadap apa yang berlaku hari ini di Libya? Kerana kita tahu bahawa Liga-Liga Arab telah pun bersetuju untuk mengemukakan cadangan supaya dijadikan Libya itu sebagai no-fly zone. Dan saya ingin mengetahui sikap Malaysia yang hingga hari ini sebagai anggota OIC tidak dilihat proaktif dalam melihat isu Libya yang hari ini menjadi mangsa utamanya ialah rakyat Libya yang selama 40 tahun ditindas oleh pimpinan diktator, yang hari ini OIC Malaysia sebagai salah satu negaranya perlu mengambil satu sikap yang tegas demi untuk menyelamatkan maruah rakyat Libya yang terus-menerus diganyang dan terus-menerus dizalimi oleh pemimpin diktator yang terus kekal kuasanya hari ini. Saya mau tahu sikap negara kita, dan saya mau melihat, dan cadangan saya ialah supaya negara kita mengambil sikap yang agak tegas selaku anggota OIC yang aktif bagi memelihara maruah rakyat Libya. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, cadangan saya pada penghujung ucapan bahas titah diraja ini, bagi memperkukuhkan agenda bangsa dan negara kita, dan saya akur bahawa apa yang saya sampaikan dalam ucapan ini bukanlah semata-mata tanggungjawab ahli-ahli parlimen semata-mata. Ia merupakan satu tanggungjawab yang merintasi semua pihak, semua kategori masyarakat. Namun di dalam kuasa yang ada pada ahli legislatif yang mana kita bersidang pada hari ini dan sebelumnya dan yang akan datang, saya ingin mencadangkan beberapa perkara dalam konteks cadangan-cadangan yang saya telah kemukakan tadi. Pertama, iaitu kita harus mengorak langkah untuk memperkenalkan Akta Anti Perkauman, kerana akta ini akan membantu supaya pihak-pihak yang mempunyai agenda perkauman sempit dapat dikawal dan dapat dilaksanakan agenda negara yang lebih besar untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan beberapa perkauman yang sempit. Yang kedua, saya mencadangkan demi memelihara media yang bebas dan bertanggungjawab, satu suruhanjaya yang dinamakan sebagai Akta Suruhanjaya Media hendaklah dicadangkan dan hendaklah dimulakan inisiatif supaya media dapat dikawal dalam bentuknya yang sepatutnya, iaitu bebas dan bertanggungjawab. Yang ketiga, saya mencadangkan juga akta orang asal, walaupun sudah sedia ada,
tetapi perlu diberi nafas yang baru bagi memelihara supaya tidak berlaku pencerobohan ke atas tanah-tanah mereka. Yang ketiga, pendaftaran pengundi secara automatik juga harus menjadi agenda penting kerana dipahamkan ramai lagi dan berjuta lagi rakyat Malaysia, walaupun kita telah membuat berbagai promosi, masih lagi belum berdaftar sebagai pengundi yang merupakan tanggungjawab penting negara. Oleh itu, inisiatif ke arah pendaftaran pengundi secara automatik ini harus digerakkan dengan seberapa segera. Begitu juga akta gaji minimum yang telah dibahas dengan panjang lebar bagi memastikan bahawa rakyat Malaysia ini menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Akhirnya, saya juga turut mencadangkan dalam ucapan ringkas ini kepada akta-akta yang perlu kita pikirkan dengan serius untuk dihapuskan, kerana akta-akta ini tidak melonjakkan kita ke hadapan, malah menyekat cita-cita negara kita untuk maju ke hadapan. Pertama, iaitu akta ISA. Kita sudah pun beberapa kali dalam perbahasan mencadangkan supaya ISA ini dihapuskan. Begitu juga dengan akta hasutan, akta rahsia rasmi, akta penerbitan dan pencetakan, perlu kita lihat sebagai satu agenda, dinilai semula ataupun dihapuskan sahaja. Begitu juga memansuhkan AUKU dan mengizinkan mahasiswa terlibat dalam politik, kerana mereka adalah generasi depan yang akan membentuk negara kita. Jika mereka diharamkan daripada berpolitik dengan AUKU yang begitu mencengkam, saya khawatir generasi yang akan memimpin dan menyambung warisan negara ini tidak mampu untuk membawa negara kita maju ke hadapan. Dan yang akhirnya, universiti sebagai nukleus yang akan melahirkan intelektual dan juga melahirkan generasi, seharusnya bebas daripada cengkaman dan campur tangan politik, dan supaya universiti-universiti ini benar-benar bebas dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab akademik dan tanggungjawab negaranya secara hakiki. Sekian, saya mohon menyokong ucapan. Terima kasih.